Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta-peserta webinar pagi ini, alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya sama-sama kita dapat berkumpul hari ini dalam satu sesi perkongsian ilmu mengenai topiknya, kalau tanya saya, topiknya generalnya tentang harta dan pusaka. Okey, hari ini kalau kita cerita tentang harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita yang beranggapan bahawa topik ini sangat jauh dari kita. Jauh daripada kita. Jauh kenapa? Sebab kita rasa kita belum tentu lagi mati pada esok hari. Jadi kita rasa topik ini sangat jauh, dan terutamanya di kalangan masyarakat Islam kita di Malaysia hari ini. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak kongsikan dengan tuan-tuan mengenai harta pusaka, persepsi versus reality. Sebab kebanyakan masyarakat kita hari ini selalu membuat persepsi tentang urus pusaka ni mudah, urus pusaka ni semudah ABC, senang dia waris faraid dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang harta pusaka. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin ada sahabat-sahabat kita dalam ni ataupun peserta-peserta dalam ini yang belum betul-betul mengenali siapa sebenarnya Wasiat Shop ni. Saya nak kongsikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang Wasiat Shop, latar belakang Wasiat Shop Berhad. Kalau orang Batu Pahat jumpa kita, dia panggil kita Shopee kan, Wasiat Shopee atau orang Batu Pahat lah kan. Kalau biasanya orang tanya saya, kalau tanya Shopee ni jual apa ni, macam Shopee ke, platform Shopee ke? Tidak tuan-tuan, kita sebenarnya adalah sebuah syarikat amanah yang mana berdaftar di bawah SSM dan juga beroperasi di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 di bawah Akta 100. Dan juga penubuhan Wasiat Shop ini kita establish since 20 Mei 2004, dan modal berbayar kita hampir 1.7 juta, dan juga kepakaran kita bukan menjual barang di dalam platform online kan, tapi kepakaran kami sebenarnya adalah penyediaan dan pelaksanaan dokumen wasiat, hibah, harta pencarian dan juga amanah. Selain daripada itu, kita juga pakar dalam proses tuntutan harta pusaka, sama ada di peringkat pejabat pusaka kecil, Mahkamah Tinggi Sivil dan juga Mahkamah Tinggi Syariah, dan juga pengurusan dan agihan harta amanah ataupun kita panggil lebih trust asset. Selama kita beroperasi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah membantu hampir 60,000 orang Islam yang menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan oleh pihak Wasiat Shop Berhad. Selain daripada itu juga, hari ini Wasiat Shop Berhad kami merupakan sebuah syarikat amanah patuh syariah dan dengan nilai harta yang telah dibantu untuk diurus berjumlah hampir 35 bilion, dan kita merupakan pelopor ataupun kita permulaan untuk mengenalkan kaedah hibah di Malaysia. Okay, sebut sedikit lagi tentang Wasiat Shop Berhad. Latar belakang, kita mempunyai lembaga pengarah yang berpengalaman di dalam bidang corporate dan sebagainya, yang diketuai oleh Datuk Ahmad Tajuddin. Kalau tuan-tuan pernah dengar Datuk Ahmad Tajuddin, is a ex-managing director of Bank Islam Malaysia Berhad. Dan juga kita ada Tan Sri Datuk Wira Azia Ali. Tan Sri Datuk Wira ni ialah Datuk Wira Azia Ali ialah ex-Federal Court Judge ataupun bekas ataupun mantan Hakim Federal Court ataupun Mahkamah Persekutuan. Kita ada Datuk Zabir bin Bajuri, ex-President of Kumpulan Perangsang sebelum ini, dan juga kita ada Dr. Salihin Abang. Dr. Salihin Abang ialah ex-President of MIA, Malaysian Institute of Account. Selain daripada itu, kita ada juga Dr. Aimi Zuhaimi as a board member kita. Datuk Aimi ni adalah ekonomis daripada UniKL, dan juga kita ada Tuan Haji Arifin Sabirin selaku CEO kita dan juga board member kita, dan juga kita our corporate lawyer Tuan Syekh Muhammad Imran bin Ismit Bashar. So mereka ini adalah peneraju ataupun lembaga director, lembaga pengarah yang mana yang membantu Wasiat Shop untuk memastikan
apa sahaja aspek operasi dan sebagainya sepenuhnya kita pastikan mengikut Akta Pemegang Amanah 1949. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar syarikat amanah di luar sana. Mungkin pernah dengar. Antaranya syarikat amanah, sebab kira sini kalau sebut syarikat amanah ni orang macam syarikat amanah, buat apa ya sebenarnya? Syarikat amanah ni kalau ikut kita berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah 1949 dan kebanyakan syarikat amanah beroperasi fokusnya ialah kepada bagaimana kita boleh menguruskan aset-aset melalui trust ataupun amanah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pernah dengar di luar sana kita ada RHB Trustee, dan kalau pernah dengar RHB Trustee, kita ada Maybank Trustee, itu semua yang belakang Trustee itu semua itu adalah antara kategori-kategori syarikat amanah yang ada dalam Malaysia. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang syariah ataupun syariah compliance, okay, kita juga ada panel syariah yang mana panel syariah kita yang diketuai oleh Datuk Seri Mat Yusof Cik Teh, ex-judge Syariah Appeal Court Malaysia ataupun Bantan Hakim Rayuan Mahkamah Syariah Persekutuan, dan juga kita ada 3 orang kita punya panel daripada Fakulti Pengajian Islam UKM, iaitu Doktor sebagai pensyarah kanan, Dr. Muhammad Zamrul Muda, Dr. Nick Abdul Rahim, pakar dalam muamalat, dan juga kita ada Ustazah Dr. Nurliza Muhammad Said. Selain daripada itu, kita ada juga Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham bin Nur Muhammad dan di Fakulti of Social Science and Humanities di bawah UTM, dan juga kita ada Tuan Haji Sulaiman Kadimi, dia adalah penolong pengarah Pusaka Kecil Negeri Pahang, dan juga kita ada Tuan Syekh Nilamuddin bin Hassan, dia pun sama juga dia bukan penolong, dia pengarah daripada Jabatan JKPTG Putrajaya. Jadi mereka inilah tuan-tuan sebenarnya yang bantu kami untuk bagaimana memastikan perkhidmatan yang disediakan oleh Wasiat Syok Berhad, memastikan mengikut garis panduan hukum syarak yang telah ditetapkan sama di Mahkamah Syariah di Malaysia. Mereka inilah orang-orang yang membantu kita. Okey. Dan juga pada tahun 2020 kita ada memenangi beberapa anugerah. Kita pernah memenangi anugerah syarikat terbaik tahunan 2020 dalam bidang perancangan harta dan pengurusan harta pusaka daripada Niaga Times, dan juga kita pernah memenangi the world first e-brand Syariah Compliant Trust daripada Brand Laureate. Okay, sebab 2018, 2019 dan ada beberapa anugerah yang kita menang. Sebenarnya tuan-tuan, reputasi kita hari ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah, walaupun kita hanya ada 60,000. Pernah ada seorang sahabat saya tanya saya, kenapa 2004 sampai sekarang Wasiat Syok hanya mempunyai 60,000 orang sahaja yang menggunakan perkhidmatan wasiat. Sebenarnya tuan-tuan, di Wasiat Syok kita berbeza, yang mana perkhidmatan kita tawarkan ialah kita akan custom made ataupun kita akan tengok keperluan. Tidak semua orang perlukan dokumen wasiat contohnya. So jadi kita akan tengok secara keseluruhan bagaimana kita boleh bantu tuan-tuan. Tuan-tuan datang jumpa kita ukur badan tuan-tuan, inilah yang paling sesuai untuk tuan-tuan. Okey, so itu sedikit tentang wasiat. Saya balik kepada topik yang kita nak bincang hari ini. Sebenarnya topik yang kita nak bincang hari ini adalah topik apa? Sebelum tu kita ada kita punya penasihat dari iaitu Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Ini adalah penasihat Wasiat Syok Berhad. Saya sedut ramai yang kenal Datuk Dr. Afifi ini. Dia adalah ahli sarjana terkemuka dunia dan juga sebagai penasihat di Wasiat Syok Berhad. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan lagi tuan-tuan. Kita nak cerita topik utama kita hari ini. Okey. Bila berlaku kematian, sebenarnya apa persepsi, apa realiti yang berlaku, terutamanya kepada harta yang kita tinggalkan. Bila kita sebut harta, ramai di antara kita hari ini kadang-kadang tak berapa jelas tentang apa itu harta. Kereta kita hari ini harta ke? Kan rasanya macam hutang ni kan. Itu yang ramai hari ini tak berapa perasan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku kematian pada anak Adam, perkara pertama yang perlu diselesaikan, berlaku je kematian, perkara pertama yang perlu diselesaikan ialah ke bumi jenazah. Kan? Walaupun kita dalam masyarakat kita hari ini ada kenduri tahlil 3 hari 3 malam, tetapi apa-apa sahaja berlaku, perkara pertama yang perlu disegerakan adalah ke bumi jenazah, sebab kita takut timbul fitnah kepada jenazah tersebut. Dan kalau kita tengok cerita tanah kubur dululah, sekarang ni dah saya sudah tak ada keluar cerita baru. Kalau kita tengok cerita tanah kubur tu macam-macam fitnah ada, sebab tu jenazah mesti dikebumikan secepat yang mungkin.
Okey, walaupun ada kenduri tahlil 3 hari 3 malam dan sebagainya. Okey. So itu perkara pertama yang perlu dilakukan apabila berlaku kematian kepada anak Adam. Perkara kedua yang perlu disegerakan apabila ke bumi sahaja ialah hutang-hutang si mati mesti dibayar. Kan hari ni kalau kita cerita pasal hutang hari ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ni, siapa kat sini yang tahu hutang sendiri dulu? Kan hutang sendiri ni tak apa, kita meninggal kita nak kena pastikan waris-waris kita tahu, terutama orang yang rapat. Kalau suami isteri mesti tahu apa hutang yang suami tinggalkan. Tapi hari ni kita cuba tanya dalam masyarakat, kita tanya kepada isteri-isteri, dia tahu tak sebenarnya apa hutang yang suami dia tinggalkan. Walaupun hutang itu bernilai RM10 kepada Azizan. Contohnya lah hutang dengan Azizan RM10 sebab namanya hutang. Hutang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, wajib dibayar. Wajib. Jadi bila wajib dalam dalam surah antara ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang hutang. Allah tekankan tentang hutang. Jadi hutang ini wajib dibayar. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang ada dalam webinar ini, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan tips bagaimana nak merancang harta ataupun menguruskan harta dengan baik. Okey, sambil cerita tu saya akan kongsikan tips. Tips yang pertama ialah tolong senaraikan hutang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini tak semua orang tahu apa hutang yang ditinggalkan oleh semati. Saya sendiri ada pengalaman bila kita buat klinik pusaka dan sebagainya, berjumpa dengan waris-waris, berjumpa dengan balu-balu terutamanya. Ada satu program yang kita buat di Kuala Selangor pada tahun saya rasa 2017-2018. I think mungkin lebih kurang lah tahun tu. Kita buat satu klinik pusaka, ada seorang balu datang berjumpa dengan kita, meminta nasihat bagaimana nak menguruskan harta pusaka arwah. Dan saya tanya dia satu soalan, apa sebenarnya hutang yang ditinggalkan oleh arwah? Sebab hutang ni perkara kedua yang perlu diselesaikan. Apa sebenarnya hutang yang ditinggalkan oleh arwah? Balu menjawab, dia fikir sekejap, tak tahulah saya apa hutang yang ditinggalkan oleh arwah. Saya kata, puan, kalau puan pun tak tahu hutang apa yang ditinggalkan oleh arwah, bagaimana kami nak bantu? Sebab itu sangat penting. Tips pertama tuan-tuan dan puan-puan, nak mudah urus pusaka, nak pastikan yang wajib diselesaikan, tolong senaraikan hutang kita sendiri supaya waris-waris kita mudah menyelesaikan hutang. Okey. Dan yang ketiga ialah apabila berlaku kematian pada anak Adam, yang ketiga perkara yang perlu disegerakan ialah menguruskan harta pusaka arwah secepatnya mungkin. Okey, ini antara 3 perkara yang perlu disegerakan. Cumanya mungkin ada perbezaan sikit dengan suasana kita di Malaysia ataupun kita punya adat kita di Malaysia. Bila berlaku kematian, apa perkara pertama yang waris lakukan? Biasanya memang ke bumi jenazah lah. Memang jarang kita jumpa lah, kita pergi ke duri tahlil, arwah ada kat sebelah. Biasanya dah siap ke bumi jenazah dan sebagainya. Okey, bila ke bumi jenazah, kita akan buat kenduri tahlil 3 hari 3 malam. Ada pula sebab kenduri tahlil ni biasanya memang waris-waris semua balik, terutamanya anak-anak, isteri, suami memang confirm ada lah, sama ada isteri ataupun suami. Tetapi tidak ada pun pernah dibicarakan tentang harta arwah, hutang arwah dan sebagainya. Habis kenduri 3 hari 3 malam, semua balik dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, perkara yang perlu disegerakan ialah membayar hutang. Kedua, membayar hutang, dan juga ketiga ialah menguruskan harta pusaka secepatnya mungkin. Ini kadang-kadang ada berlaku harta kekeliruan di kalangan masyarakat. Sebab tu hari ini saya nak kongsi satu statistik yang mungkin tuan-tuan rasa betul ke statistik ini. Tuan-tuan boleh semak di pejabat pusaka kecil sama ada di tempat-tempat yang menguruskan harta pusaka. Kalau kita tengok orang Melayu bila berlaku kematian, statistik mengatakan bahawa hampir 2 tahun baru waris datang untuk menguruskan harta pusaka. Selepas 2 tahun. Okay? Ini untuk orang Melayu di Malaysia. Untuk orang bukan Islam di Malaysia, saya ambil contoh orang Cina, bila berlaku kematian, dalam tempoh 3 bulan dia dah pergi ke pejabat pusaka kecil untuk menguruskan harta pusaka. Orang India biasanya dalam banyak keadaan selepas 6 bulan dia akan datang. Tapi orang Islam di Malaysia selepas 2 tahun baru pergi ke institusi-institusi yang menguruskan harta pusaka. So kita nak kena ubah mindset ini. Kenapa kita nak kena ubah mindset ini? Sebab harta pusaka ini adalah perkara yang perlu diuruskan segera mengikut syariat Islam. Okay, so bila kita cerita mati ni memang lama tuan. Jadi, dan ada juga yang tak suka, ada sensitif dan sebagainya. Tapi benda ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita semua akan melalui perkara yang sama. Bila kita sebut tentang harta, ada pula yang kata, alah, saya tak ada harta lah Cik Izan. Ini biasa kita jumpa kan, orang Melayu Islam kita kan. Sebab saya faham
sifat merendah diri dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada setengahnya yang tak faham pun tentang apa itu harta. Kan? Ini saya senaraikan beberapa jenis aset yang dipanggil harta. Tuan-tuan, harta ini ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "In lillahi ma fis sama wa ma fil ard." Apa sahaja yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Kan kita adalah pemegang amanah. Kalau kita ada harta sekalipun, kita kena pastikan harta ini memang ujian untuk kita, tapi kita kena pastikan harta ini dapat bukan menjadi punca pertelagahan di kalangan waris-waris. Okey. Antara harta-harta yang kita boleh tengok hari ini, kita ada kereta, KWSP lepas habis keluar Sinar, tak tahulah, ada setengah ni ada lagi, ada setengah yang tak ada lagi kan. Tapi ini semua kategori-kategori harta. Dan kita ada account bank, kita ada cash, dan kita pernah jumpa seorang hamba Allah bila waris-waris datang mengurus harta pusaka, duit bawah bantal ada dekat 30,000 kan. Orang dulu lah kan. 30,000 cash bawah bantal. Itu adalah harta pusaka. Okey. Kemudian kita ada takaful, ibu-ibu, kaum ibu yang ada barang kemas. Ini semua adalah kategori harta pusaka. Jadi hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam senarai saya hari ini, siapa kat sini yang memang tak ada satu pun harta yang disenaraikan. Yang itu, orang itu betul memang tak ada harta. Sebab tu tips kedua untuk pastikan kita boleh merancang dan mengurus harta dengan baik ialah senaraikan aset-aset yang kita ada. Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu, bila berlaku suami dia berlaku kematian, jadi macam kes Balu tadilah, bukan sekadar hutang. Bila kita tanya apa harta yang arwah tinggalkan, saya tak tahulah apa harta yang arwah tinggalkan. Semua tak tahu, jadi kita tak boleh nak bantu bila dia tak tahu apa sahaja. Sebab tu pemilik harta, tolong senaraikan apa harta yang tuan-tuan ada. Janganlah lepas senaraikan kita sebarkan buat simpanan kita sendiri. Bila berlaku kematian, memudahkan waris-waris untuk tengok senarai apa aset yang kita ada. Kan? Ini antara perkara-perkara tips yang boleh memudahkan proses pengurusan pusaka tersebut. Sebab tu hari ini tuan-tuan, harta ini memang semasa hidup kita punya. Bila berlaku kematian, harta ini akan bertukar status daripada harta menjadi harta pusaka. Isu dia dekat sini, siapa pemilik harta pusaka yang kita akan tinggalkan. Ni kat sini yang orang kata macam, alah apa susah, kita kan ada faraid, kita ikut je lah hukum faraid. Betul, itu adalah hukum dan hukum itu adalah wajib. Bila berlaku kematian, mesti diagihkan mengikut hukum faraid, iaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan boleh semak dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Allah cerita secara jelas tentang pembahagian mengikut hukum faraid. Kan? Jadi cumanya kat sini, bila kita sebut tentang hukum faraid, adakah kita pasti siapa sebenarnya kita punya waris-waris faraid. So di sinilah tuan-tuan sebenarnya realitinya. Kita cerita persepsi dan sebagainya, realitinya adakah seperti yang kita sangkakan. Disebabkan ramai yang keliru tentang harta dan sebagainya, so hari ini kita jumpa banyak kes di luar sana bila berlaku kematian, waris-waris bertelagah sebab tak tahu siapa punya bahagian, walaupun hukum faraid telah dinyatakan secara jelas. Okay? Jadi hari ini kalau kita tengok, disebabkan ketidakfahaman ini, di Malaysia hari ini kita ada aset yang terbeku hampir 70 bilion. We are not talking about 3.6, 2.6 bilion, tapi kita cerita tentang 70 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Dan 90% daripada 70 bilion ini adalah milik orang Islam. Kalau kita nampak benda ini tidak kronik tuan-tuan, kalau tanya saya, bayangkan 70 bilion ini dapat dicairkan. Saya percaya tidak ada orang Islam di Malaysia yang susah. Sebab harta ini terbeku. Dan harta ini tidak dapat diuruskan dengan baik. Statistik yang dikeluarkan oleh JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, ada hampir 1 juta geran tanah nama orang dalam tanah ataupun nama orang yang dah meninggal, yang tidak diuruskan oleh waris-waris. Jadi siapa sebenarnya yang duduk atas tanah-tanah tersebut? Adakah waris-waris ataupun orang lain? So benda-benda ni adalah realiti yang berlaku. Persepsinya masyarakat Islam hari ini, tak payahlah susah-susah. Kita kan ada hukum faraid, betul memang kita ada hukum faraid dan wajib ikut. Cuma kat sini hari ini bila berlaku kematian, sebenarnya di mana kita nak dapatkan hak kita
mengikut hukum faraid. Kita balik kepada realiti. Inilah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Realiti yang pertama dalam pengurusan harta pusaka tuan-tuan ialah kita nak kena kenal pasti siapa waris faraid kita. Dan di dalam hukum faraid kita ada hampir 22 golongan orang yang menerima harta kita. Bukan seorang Dan kalau meninggal tak apalah, isteri dan anak-anak saya. Sebenarnya kita lupa. Dalam hukum faraid ada 22 golongan, dan daripada 22 golongan ada 5 golongan yang wajib terima hukum faraid. Wajib dapat kalau dia ada. Syaratnya dia mesti hiduplah selepas si mati. Kalau lepas si mati dia tak ada, memang dia tak dapat lah. Okay. Tapi dia mesti hidup, dia mesti ada selepas si mati meninggal, dia mesti ada. So ini adalah golongan yang wajib terima. Saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau kita nak cerita faraid, tuan-tuan kena bagi saya lagi ekstra 2 jam untuk kita cerita pasal faraid sahaja kan. Jadi hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan tentang asas faraid. Iaitu 5 golongan yang wajib terima harta pusaka apabila berlaku kematian. Golongan pertama ialah golongan suami. Kalau isteri meninggal, wajib terima bahagian. Berapa bahagian? Kalau tanya saya, suami, bahagian dia jika ada anak bersama si mati, bahagian dia ialah 1/4. 1/4 bahagian suami. Kalau tak ada anak, bahagian dia 1/2. Setengah daripada harta si mati. Kalau kahwin, tak ada anak, setengah bahagian suami. Okay, itu antara golongan yang wajib terima. Golongan kedua ialah golongan ibu si mati. Ibu si mati ni pun kalau tengok yang garis-garis tu, itu yang garis putus tu, itulah waris tak terhalang, itulah waris-waris yang wajib terima harta pusaka. Okey, dia ada, confirm dia dapat harta pusaka. Okey, ibu tadi 1/6 bahagian dia, ataupun 1/3 ataupun 1/3 baki. Tapi selalunya memang 1/6 lah, cuma ada beberapa situasi yang ibu dia akan dapat 1/3 dan 1/3 baki. Tapi asasnya 1/6. 1/6 bila berlaku kematian 1/6. Saya ambil contoh paling mudah. Kalau kata suami meninggal, ibu daripada suami itu akan dapat 1/6. Andai kata cash di dalam akaun bank ada 60,000, bahagian ibu adalah 10,000. Bahagian ibu. Bahagian ibu ni wajib diberi. Wajib ni maksudnya kalau tak bagi, maksudnya berdosa. Sebab ibu tu memang ada hak atas harta si mati. Golongan seterusnya ialah golongan bapa si mati. Bapa si mati sama juga 1/6 ataupun asobah yang menghabiskan baki. Ada baki je, bapa habiskan kalau bapa ada. Okey. So ni antara golongan-golongan yang wajib terima. Sama juga kalau ada 60,000 dalam tu, ayah dia akan dapat 10,000. Ni contoh contoh. Sebab kalau pengiraan, kita kena buat pengiraan secara tepat. Berapa dia punya pengiraan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan, insya-Allah boleh masuk dalam Q&A di akhir session nanti, kita akan kongsikan tentang soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian bahagian isteri. Bahagian isteri 1/8. Kalau ada anak, kalau tak ada anak 1/4. Kalau arwah meninggalkan dalam akaun bank ada 80,000, nak bagi mudah nampak, bahagian isteri hanya 10,000. Realitinya yang berlaku dalam masyarakat hari ini, jika suami meninggal, dalam akaun bank telah menjadi harta pusaka ataupun duit ni pun telah menjadi harta pusaka. Adakah isteri hanya menggunakan 10,000 ataupun lebih daripada itu? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hukum faraid wajib. Kalau kita ambil bahagian orang lain, bermaksud kita dah makan hak orang lain. Dan ini kalau tanya saya adalah antara harta yang batil. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 188, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas sibil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta yang batil dan kamu bawa kepada hakim kerana nak makan harta orang lain secara berdosa. Dan hari ini tuan-tuan, perkara ini berapa banyak berlaku dalam masyarakat hari ini. Sangat kritikal dan kami sangat bimbang kerana benda ini semakin lama semakin kronik. Kita jumpa kes-kes dalam surat khabar, kadang-kadang dalam FB kita terbaca dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita rasa macam betul ke kita ni termakan hak orang lain? Tolong rujuk pada yang pakar tentang pembahagian mengikut hukum faraid. Terutamanya isteri. Itu baru saya cerita cash. Saya belum cerita rumah. Suami beli rumah. Suami meninggal, rumah atas nama suami. Suami meninggal. Isteri ada bahagian hanya 1/8 daripada rumah tersebut. Tuan-tuan boleh kira 1/8 daripada rumah tersebut agak-agak
berapa besar bahagian tuan-tuan, master bedroom, ruang tamu, dapur ataupun bilik kat bawah. So itulah bahagian ibu-ibu ataupun bahagian isteri. 1/8. Jika ada anak jika ada anak 1/8 dan bahagian dia daripada keseluruhan rumah tersebut. So mungkin kita boleh bagi bahagian dapur ataupun bahagian ruang tamu kepada isteri. Bermaksud isteri tak boleh masuk bahagian orang lain. Nak pergi master bedroom, kena minta kebenaran daripada waris-waris yang lain. Kalau tak minta kebenaran, kita menggunakan harta pusaka yang bukan hak kita. Perkara ini tuan-tuan perlu dititik beratkan sebab kita bimbang bila berlaku kematian yang menguruskan yang mempunyai harta tidak buat pengurusan harta dengan baik dan juga yang ditinggalkan akan menjadi fitnah kerana makan hak orang lain tanpa disedari. Perkara ini banyak berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah hari ini kita semua kena faham tentang pembahagian mengikut hukum faraid. Dan kemudian seterusnya adalah golongan anak lelaki dan anak perempuan. Jika ada anak perempuan sahaja, tak ada anak lelaki, anak perempuan akan terima 2/3 jika anak perempuan lebih daripada seorang. Kan? Jika anak perempuan seorang sahaja 1/2, jika ada anak lelaki dan perempuan 2/1. Jika ada anak lelaki dia panggil waris asobah, waris yang menghabiskan harta. Jadi siapa yang ada anak lelaki tu jangan bimbang, memang tak ada orang lain yang akan habiskan harta kita, anak lelaki lah yang akan menjadi asobah dan menghabiskan harta kita. Ni untuk anak lelaki lah. Anak lelaki ni dia special sikit, lelaki ni dia special sikit. Ada orang pernah tanya saya, kenapa faraid ni isteri dapat bahagian paling kecil dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, panduan ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bila berlaku kematian pada suami, sebenarnya faraid ini siapa yang terima harta dia datang dengan tanggungjawab. Dan dia bukan datang suka-suka saya terima harta saya pergi shopping, pergi luar negara tak boleh pergi dah sebab dah tutup border, kebanyakannya dah tutup border kan. Jadi pergi shopping, pergi apa semua, habiskan duit semua. Sebenarnya faraid kamu terima harta datang dengan tanggungjawab. Ini adalah realiti yang pertama. Bila menguruskan harta pusaka, banyak kes kita jumpa ada adik-beradik si mati masuk dan sebagainya, sedangkan mereka pun tak ada bahagian dalam pembahagian mengikut hukum faraid sebab arwah ada anak lelaki. Kan kita ambil contoh-contoh kes yang kita pernah dengar kat luar sana. Mungkin kita tak tahu apa di sebalik kes itu, tapi secara asasnya kita nampak kenapa ada bahagian, kenapa ada adik-beradik yang campur tangan sedangkan dia tak ada bahagian langsung dalam pembahagian harta pusaka. Okay, so ini realiti pertama ataupun perkara pertama yang perlu dipastikan oleh waris-waris. Sebab tu tips ketiga tuan-tuan, nak mudah urus pusaka, tuan-tuan hari ini dapatkan senarai waris faraid. Bila berlaku kematian, kita tahu siapa yang terima aset kita selepas kematian. Jadi tak ada dakwa-dakwi lagi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak dapatkan bagaimana pembahagian faraid, tuan-tuan boleh jumpa balik pengenal tuan-tuan yang bawa tuan-tuan masuk dalam webinar ni. Tuan-tuan boleh jumpa mereka boleh bantu bagaimana nak pastikan tuan-tuan tahu siapa waris yang akan terima harta tuan-tuan selepas berlaku kematian mengikut pembahagian hukum faraid. So ini realiti pertama. Dan disebabkan ketidakfahaman tentang waris faraid dan sebagainya. Ini kita jumpa banyak kes waris-waris bertelagah dan sebagainya. Kan ada anak sampai saman ibu kandung dia sendiri disebabkan harta pusaka. Jadi kita jumpa juga ada yang bertelagah sampai putuskan silaturahim disebabkan harta pusaka, kan, gaduh berebut tanah, tangan putus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, disebabkan ketidakfahaman asas inilah yang menyebabkan waris-waris kita bertelagah. Dan saya percaya mereka bukan hanya sekadar bertelagah, tetapi hari ini ramai yang memutuskan silaturahim disebabkan harta. Dan harta ini adalah milik tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemegang amanah. Jadi siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku di antara waris-waris kita? Sebab Allah beri harta ini kepada kita. Dan jadi kitalah yang perlu uruskan harta ini dengan baik dan sebagainya. Tetapi bila berlaku kematian, harta ini jugalah yang menyebabkan waris-waris kita bertelagah. Jadi hari ini tuan-tuan, sesiapa yang ada harta, tolong tengok balik, tolong rancang harta anda untuk pastikan harta anda dapat diuruskan dengan baik. Okay. Realiti kedua yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ialah proses perundangan yang rumit. Kadang-kadang dia kata, alah senang je saya dulu uruskan pusaka arwah ayah saya, senangnya pergi je lah pejabat pusaka kecil.
dia memang dah urus pusaka, dah ada pengalaman, memang dah tahu kat mana pejabat pusaka kecil. Kita yang tak ada pengalaman menguruskan harta pusaka ni, kita tak tahu kat mana pejabat pusaka kecil. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam webinar ni, tuan-tuan pernah dengar tak pejabat pusaka kecil? Pernah dengar tak pejabat pusaka kecil? Kalau pernah dengar, sila angkat tangan. Penat juga sebenarnya cakap seorang-seorang ni, kan? Jadi kalau kita ada communicate, kan? Jadi kalau pernah dengar pejabat pusaka kecil, sila angkat tangan. Kan? Jadi, sila, ramai yang angkat tangan. Okey, ada lah ingatkan cakap seorang-seorang tadi, alhamdulillah, kan? Jadi hari ni kalau kita dengar pejabat pusaka kecil, kita pernah dengar, tetapi adakah bila berlaku kematian pada kita, anak-anak kita ataupun waris-waris kita pernah dengar pejabat pusaka kecil? Pejabat pusaka kecil ni tuan-tuan biasanya duduk di pejabat tanah, kebiasaannya. Dan apa proses yang perlu dilalui oleh pejabat pusaka kecil bila berlaku kematian? Kalau tanya saya, sesiapa kat dalam webinar ini yang mempunyai harta nilaiannya 2 juta ke bawah, keseluruhan harta, rumah, kereta, tanah dan sebagainya, keseluruhan harta 2 juta ke bawah dengan syarat ada hartanah ataupun ada aset tidak alih, boleh uruskan di pejabat pusaka kecil. Jadi kalau kata mana yang suami-suami ataupun isteri yang ada dalam webinar ni, suamilah terutamanya saya suka tekankan, sebab biasanya yang mencari harta ni suami, tetapi hari ini kita tengok dunia sudah berubah, ada juga isteri yang dapatkan harta dan sebagainya. Okey, isteri punya harta, suami punya harta, suami isteri punya harta. Tu orang kita kata sekarang, kan. Jadi kalau kata suami balik rumah beritahu isteri, kalau apa-apa berlaku pada abang, sehari dua ni awak pergilah pejabat pusaka kecil uruskan pusaka abang. Dan pejabat pusaka kecil pula kena tengok tanah tu ataupun mukim tu di mana. Setiap satu mukim ada pejabat tanahnya, kan, ada pejabat pusaka kecilnya untuk bantu. Tapi pastikan harta nilaiannya 2 juta ke bawah. Sebab tu hari ni juga tuan-tuan, sementara tips yang ketiga saya kongsikan tadi, senaraikan harta. Kalau boleh, dapatkan juga nilai harta supaya kita tahu sama ada harta ini nak proses di mana. Sama ada di pejabat pusaka. Jika harta itu melebihi 2 juta, tuan-tuan perlu waris-waris, ataupun bukan tuan-tuan lah sebab kita dah tak ada. So waris-waris nak uruskan pusaka kita perlu pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk menguruskan harta pusaka kita. Kan? Jadi ini adalah antara proses-proses perundangan yang perlu dilalui untuk menguruskan harta pusaka, atau bahasa lebih mudah untuk kita faham ialah mencairkan harta. Berlaku kematian, apa saja aset yang atas nama Azizan, kereta, rumah dan sebagainya, dia akan panggil aset yang freeze. Bagaimana kita nak cairkan aset ini? Kita kena melalui proses perundangan. Antaranya waris-waris kena pergi ke pejabat pusaka kecil. Jika bawah 2 juta mempunyai aset tidak alih. So alih pun boleh masuk sekali akaun bank, tapi dengan syarat dia mesti ada harta tidak alih. Mahkamah Tinggi Sivil, harta alih atau tidak alih melebihi 2 juta boleh pergi ke sana, tetapi cuma nak pergi Mahkamah Tinggi Sivil tak boleh pergi sendiri. Waris-waris perlu dapatkan perkhidmatan daripada Sulaiman Akhlaken. Kenal lah Sulaiman Akhlaken, saya rasa semua orang biasa dengar, aku tak tahulah budak-budak sekarang dah tak tengok ke tidak, kan. Tapi kalau Sulaiman Akhlaken ni bagi senang cerita kena gunakan perkhidmatan peguam lah untuk pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Dan juga Mahkamah Syariah juga melibatkan proses antaranya mengeluarkan sijil faraid dan sebagainya. Dan satu lagi institusi yang mengurus harta pusaka di Malaysia, ada 3 satu lagi Mahkamah Syariah hanya a part of it, tapi yang dalam proses undang-undang sivil ada satu lagi dipanggil Amanah Raya Berhad, yang mana Amanah Raya Berhad menguruskan harta yang nilaiannya 600,000 ke bawah jika ada aset alih sahaja. Okay. Dalam harta pusaka ni tuan-tuan, dia ada 2 definisi. Definisi pertama kita panggil aset tidak alih. Mana-mana aset yang tak boleh alih, itu adalah definisi dia adalah harta tidak alih. Rumah, tanah dan sebagainya, itu adalah harta tidak alih. Harta alih ni ialah definisi untuk aset yang kita boleh alih. Contohnya kereta, wang tunai, akaun bank dan sebagainya. Itu semua adalah kategori harta alih. Jadi pejabat pusaka kecil boleh uruskan harta tidak alih dan alih. Mahkamah Tinggi Sivil boleh uruskan keseluruhan sama ada alih sahaja ataupun tidak alih. Amanah Raya Berhad menguruskan yang nilaiannya 600,000 ke bawah, iaitu aset alih sahaja. Jangan confuse pula aset alih dan tak alih ni. So kita kena tengok. Biasanya yang tak alih ni biasa kategori rumah dan hartanah lah, properties lah. Itu kategori. Rumah yang boleh angkat-angkat pindah-pindah itu adalah kategori harta alih sebab dia boleh pindah. Tetapi tanah itu sendiri tidak boleh dialihkan, bermaksud tanah itu adalah harta
harta tidak alih. So ini adalah proses perundangan yang perlu dilalui oleh waris-waris kita selepas berlaku kematian kita. Saya cerita ni mana nak pergi sahaja. Saya belum cerita proses A to Z dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tahu proses A to Z dan sebagainya, saya rasa kita kena buat satu lagi sesi webinar khas untuk cerita tentang proses perundangan sahaja. Kan, step A buat apa, step B buat apa, step 3 buat apa. Tapi ni saya kongsikan dengan tuan-tuan sekadar untuk kat mana nak urus harta. Kita dapat tahu tempat dulu baru kita boleh pergi. Kan ni kadang-kadang kita pergi balai polis pula nak pergi urus pusaka, memang dia halau balik lah. Kan? So ni antara institusi-institusi yang menguruskan harta pusaka di Malaysia lah. Ada 3. Okey, Amanah Raya Berhad 600,000 ke bawah, pejabat besar kecil 2 juta ke bawah, Mahkamah Tinggi Sivil 2 juta ke atas. Mahkamah Syariah part of it untuk dapatkan sijil faraid, apa-apa saja perintah pengesahan hibah, kan, itu perintah penjaga harta dan sebagainya, hadanah dan sebagainya, itu adalah di peringkat pejabat pusaka kecil. Okey, tuan-tuan boleh tulis saja apa-apa soalan di ruangan Q&A, insya-Allah kita akan bantu untuk jawab dan sebagainya. Okey, seterusnya kos dalam menguruskan harta pusaka. Okey, itu kadang-kadang bila persepsi orang kita kata bila berlaku kematian senang je nak urus pusaka, lagi je lah ikut faraid dan sebagainya kan. Tapi jarang antara masyarakat kita menceritakan tentang kos kan. Kalau kita tengok kos ni sebenarnya di bawah Akta Probate dan Pentadbiran 1957. Ini adalah akta yang telah jadi undang-undang di Malaysia. Pihak yang mengurus dan mentadbir harta pusaka boleh mengenakan caj sehingga 5% daripada nilai harta pusaka. Tuan-tuan, saya dah kongsikan 3 tips tadi tuan-tuan untuk mudah urus pusaka. Pertama ialah senaraikan hutang. Kedua ialah senaraikan aset. Ketiga senaraikan senaraikan waris faraid tuan-tuan. Bila kita senaraikan aset, kita tahu nilai aset kita. Contohlah Azizan punya harta kira-kira tak banyaklah, ada lebih kurang 1.4 juta ataupun 1.5 juta. Ataupun senang nak kira 1 juta lah, 1 juta. Kan? Jadi apabila berlaku kematian pada saya, waris-waris saya kata tak tahu nak urus kat mana, jomlah kita hire lah peguam dan sebagainya. Di bawah Akta Probate boleh kenakan caj maksima sehingga 5% daripada RM1 juta. Itu kalau harta saya tidak ada kenaikan value-nya. Kalau kita tengok hartanah hari ini semakin lama semakin meningkat. Dan saya kira hari ini mungkin 1 juta. 10 tahun akan datang mungkin akan jadi 1.4 juta, 1.3 juta. Okay? So caj ini akan dikenakan waktu pengurusan harta pusaka kelak. So kalau 5% daripada 1 juta tuan-tuan, waris tuan-tuan hari ini mesti menyediakan RM50,000 untuk mencairkan keseluruhan aset kita. Ini adalah mengikut undang-undang ataupun mengikut Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Waris-waris perlu sediakan RM50,000. Jadi hari ini tuan-tuan, sesiapa yang nak mencairkan aset perlu ada kos maksima kos 5% daripada. Itu 5% adalah fee profesional, tidak termasuk lagi fee Azizan pergi jumpa waris-waris. Kalau kata guna perkhidmatan saya lah, saya pergi jumpa waris-waris, saya telefon waris-waris saya, pergi ke mahkamah, saya pergi ke pejabat pusaka kecil, saya buat carian rasmi dan sebagainya mengikut undang-undang dan sebagainya, proses-proses itu tidak termasuk. 5% hanya upah ataupun ujrah yang saya ambil disebabkan perkhidmatan saya diperlukan. Jadi hari ini tuan-tuan, nak menguruskan harta pusaka ada banyak sebenarnya realiti yang terpaksa waris-waris lalu. Disebabkan itulah ada 70 bilion harta pusaka yang terbeku secara keseluruhannya di Malaysia. Ada orang tanya, kenapa kena ada kos urus pusaka dan sebagainya? Kalau tanya saya, ini bukan bidang kuasa kita, ini adalah bidang kuasa parlimen, kerana apa-apa saja akta akan melalui parlimen dan parlimen yang luluskan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ikut undang-undang yang telah ditetapkan di Malaysia. So ini adalah realiti yang waris-waris terpaksa lalu. Dan kita cari harta penat-penat, di end of the day harta kita terbeku. Waris tak dapat manfaat, sesiapa pun tak dapat manfaat. Sayang tuan-tuan, ya, sebab kalau kita tengok statistik biasanya yang menyebabkan waris-waris ini berharta dan sebagainya, kebanyakannya adalah harta yang diwarisi daripada harta pusaka. Dan kita boleh bayangkan in the next 10 years bagaimana anak-anak kita yang membesar ini untuk membeli aset
dalam keadaan sekarang ini dengan harga rumah yang mahal dan sebagainya. So kita boleh bayangkan dengan adanya harta pusaka, inilah aset-aset yang mereka boleh warisi. So ini adalah antara antara cabaran ataupun antara realiti. Jadi akibat kekeliruan ini kadang-kadang kita jumpa ada kes yang kadang-kadang sampai 50 tahun baru selesai urus pusaka. 50 tahun tuan-tuan. 50 tahun ni agak-agak berapa ramai waris yang ditinggalkan? Kalau dalam tempoh 50 tahun, tuan-tuan, kita meninggal, ada anak-anak meninggal, ada cucu meninggal, ada cicit meninggal, ada piut. Kalau kata 50 tahun dah sampai ke peringkat piut, maknanya semua mereka ini adalah waris-waris mengikut hukum faraid. Sebab itulah urusan pusaka perlu diselesaikan segera. Jangan tunggu tanah tu bertukar kala kan. Kalau orang Melayu kita kata, tunggulah tanah pusaka tukar dulu kala, sekarang ni kala merah lagi tanah kubur kan. Tunggulah tukar kala hijau, memang akan sampai faraid berlapis dan memang akan jadi masalah. Kita banyak jumpa kes-kes yang kes-kes yang waris faraid berlapis ini ataupun sampai ke peringkat cucu ataupun cicit yang memang bermasalah kerana tidak ada permuafakatan di kalangan waris-waris, sebab mereka dah bukan antara waris-waris yang rapat antara mereka. Dan sebab tu harta pusaka perlu diuruskan segera. Dan ada orang kata tak payah pening lah Cik Izan, kita dah letak penama lah apa semua kan. Dalam KWSP kan ada penama, dalam tabung haji kan ada penama. Penama ni sebenarnya tuan-tuan dari sudut undang-undang di bawah Akta Penama hanya bertindak sebagai pemegang amanah ataupun pentadbir, bukan pemilik harta. Dan kalau kita tengok warta kerajaan yang ataupun fatwa yang telah diwartakan oleh kerajaan di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, penama ini hanya dinamakan sebagai wasi ataupun pentadbir dan wajib dibahagikan mengikut hukum faraid. Letak nama isteri dalam KWSP bila meninggal, memang isteri dapat duit, tetapi isteri wajib agihkan mengikut hukum faraid. Kaum-kaum ibu kan yang ada dalam webinar ni, ada ibu-ibu yang dalam webinar ni, biasanya KWSP memang dia takkan letak nama suami, biasanya dia akan letak nama anak-anak. Betul tak? Kalau saya salah tolonglah betulkan. Dan sebab rasa macam cakap sorang-sorang ni penat juga kan. Okey. Jadi kebanyakan kaum ibu biasanya memang dia akan letak nama anak-anak, dia takkan letak nama suami dia. Kenapa? Jangan tanya saya, tanyalah kaum-kaum ibu di luar sana. Okey. Sebab saya ada jawapan tapi takut jawapan tu tak tepat kan. Biarlah mereka yang membuat keputusan itu ada jawapan yang tepat. So boleh tanya dia orang, kenapa KWSP tak letak nama suami? Kenapa KWSP letak nama anak-anak? Kan? Jadi bila letak nama anak-anak yang best tu KWSP boleh letak maksimum 4 penama Bila 4 penama ni 4 nama anak setahun, 3 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Semua nama anak bawah umur. Ada juga yang letak nama suami. Tak semua. Ada juga yang letak nama suami. Okey. Jadi semua letak nama anak. Anak pula bawah umur. Jadi bila berlaku kematian, anda kata apa-apa berlaku, anak-anak pergi ke KWSP tak akan serahkan kepada anak bawah 18. Itu yang pertama, definitely. Kemudian bila KWSP serah kepada penama pula wajib agihkan ikut faraid. Letak 4 orang 25%, 25% pergi pada anak pertama, dia dapat, dia kena agih faraid. Pergi pada anak kedua, dia dapat, dia agih ikut faraid. Kalau tuan-tuan tanya saya bagaimana nak merancang, letak satu penama lebih memudahkan berbanding letak nama sampai 5-6 orang. Okey, letak satu penama saja sudah memadai. Sebab tu saya selalu suggest juga kawan-kawan ibu yang tak letak nama suami dan sebagainya, letak nama suami je, nanti suami tu kena agihkan ikut faraid. Kan? Macam mana kalau tak agihkan ikut faraid, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Taala. Dia dah makan hak orang lain, tapi mengikut undang-undang. Sebab tu waris-waris ini bila berlaku kematian kena ada profesional datang untuk kongsikan dengan mereka apa yang mereka patut buat. Kan? So itu antara perkhidmatan yang kita sediakan di Wasiat Syok Berhad lah. Okay. So ini perkara yang perlu diambil dititik beratkan. Kemudian hari ini tuan-tuan, disebabkan kekeliruan ini, banyak antara kita yang kadang-kadang kita tak perasan, kita termakan harta yang batil. Dan surah Al-Fajr ayat 19, kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus tanpa membezakan yang halal dan yang haram. Sebab itulah harta ini tuan-tuan dan puan-puan adalah ujian untuk kita dan adalah ujian kepada manusia. Bagaimana kita nak menguruskan harta supaya kita pastikan waris-waris kita terutamanya
tidak termakan harta pusaka yang batil dan tanpa membezakan yang halal dan yang haram. Ini adalah perkara yang penting. Jadi kesan dia tuan-tuan tak urus harta pusaka dengan baik. Yang pertama adalah kepada diri kita sendiri. Kita kumpul harta penat-penat. Saya percaya tuan-tuan dan puan yang ada dalam webinar ini, yang bekerja, berkarier dan sebagainya, kenapa kita kumpul harta dalam dunia ini? Semata-matanya ialah untuk kita pastikan supaya waris-waris kita berada dalam keadaan selesa. Anak-anak kita ada harta bila kita tinggalkan dan sebagainya. Tetapi itu adalah persepsi. Realiti sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, harta ini akan terbeku dan menyebabkan waris-waris kita bertelagah, dan yang paling kita takut sekali ialah waris-waris kita termakan hak waris-waris yang lain. Sebab tu hari ini sebagai pemilik harta perlu ambil berat, perlu ambil tahu. Saya dah bagi 3 tips boleh buat, dan selebihnya kalau dapatkan bagaimana nak tahu nak rancang harta dengan baik dan sebagainya, tuan-tuan boleh jumpa balik sesiapa yang mengenalkan tuan-tuan dalam webinar ini. Mereka akan bantu tuan-tuan bagaimana tuan-tuan boleh susun harta tuan-tuan dan rancang harta tuan-tuan dengan baik mengikut kaedah syarak. Okay. So seterusnya kalau kita tengok waris tidak dapat manfaat harta, hari ini ada 70 bilion harta pusaka yang terbeku, sedangkan di luar sana ada ramai lagi masyarakat Islam yang susah dan sebagainya. Sepatutnya kita boleh bantu mereka dengan ekonomi jika kita dapat cairkan 70 bilion ini. Kalau tuan-tuan tak buat apa-apa, saya percaya statistik 70 bilion ini semakin hari semakin bertambah. Dan pada tahun 2004, pada waktu itu WhatsApp Shop baru mula beroperasi, ada 38 bilion sahaja harta pusaka yang terbeku. Hari ini tuan-tuan, setelah 17 tahun, ada 70 bilion. Dan saya percaya jika kita tidak mengambil berat tentang harta kita, statistik ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang paling penting sekali, kita nak pastikan waris kita tidak termakan harta yang batil. So ini adalah saya kongsikan secara asas tentang keperluan untuk kita pasti kita kenal harta, kita merancang harta kita dan sebagainya. Okey, persoalannya hari ini tuan-tuan, apakah persiapan kita untuk harta yang kita tinggalkan? Tuan-tuan ada 2 pilihan. Saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. Apa pilihan yang tuan-tuan ada? Tuan-tuan ada dua pilihan. Sama ada tuan-tuan nak waris yang uruskan, dan tuan-tuan ada persepsi tuan-tuan sendiri, manakala waris menghadapi realitinya sendiri, dan realiti dalam menguruskan harta pusaka yang saya kongsikan tadi, ataupun tuan-tuan boleh minta pihak profesional yang uruskan, sama ada syarikat amanah, peguam dan sebagainya untuk uruskan harta tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak bagaimana contoh-contoh pihak profesional menguruskan harta? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu video. Boleh saya stop sekejap? Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu video. Kita boleh tengok dulu video ni. Cuma beritahu saya lah kalau dengar suara, tak dengar suara, saya try shot balik, saya try share balik lah. Tapi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu video ni. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana pihak profesional menguruskan harta pusaka. Boleh Okey, kalau kita ambil pihak profesional yang menguruskan harta pusaka, kita ada runding cara secara percuma. Ini perkhidmatan antara perkhidmatan yang kita sediakan. Perkhidmatan proses tuntutan harta pusaka secara percuma. Bagaimana nak tahu yang percuma-percuma ni nanti? Tuan-tuan boleh jumpa balik pengenal tuan-tuan yang bawa tuan-tuan dalam webinar ini untuk dapatkan consultation dan sebagainya. Consultation pun mereka bagi percuma. Kalau mereka charge, beritahu saya akan beritahu mereka. Sebab consultation biasanya kita akan bagi secara percuma. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu video bagaimana proses yang dibuat oleh pihak profesional lah. Okey, video ni saya tahu semua ramai orang dah tengok dah video ni sebab cerita ni dah viral dah lama dah. Tapi saya nak tunjuk juga kadang-kadang kita tak nampak apa message di sebalik video-video ni. Okey. Boleh dengar tak? Boleh sama feedback dengar tak? Boleh nampak tak video ni, dengar suara video? Alright. Terima kasih Cikgu Sherry. Dengan syaratnya kau mesti memperistrikan kasihnya. Besok kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Aslam. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Aslam. Sulaiman Akhlakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan dulu. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismi Ulam Raja? Benar, Tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan Tuan? Oh ya. Ini paspor saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allahyarham Ismi Ulam Raja meninggal, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Bahrain, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh? Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Tuan sudah menakhlakkan saya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih, Tuan. Saudara Ismi Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah Tuan hamba. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkhidmatan profesional yang disediakan di luar sana. Okey, cuma bila kita dengar apa conversation dan sebagainya tadi, 15 juta pound sterling, agak-agak berapa lah charge yang dikenakan oleh Selamat Kelakar, 15 juta pound sterling. Jadi ini antara kenapa perkhidmatan profesional diperlukan di dalam merancang dan mengurus harta pusaka. Sekurang-kurangnya Piramli boleh tahu, oh rupanya ada harta luar negara kan. Sebelum ni tak ada harta dalam tak ada harta yang dia tahu, harta dalam negara sahaja. So itulah kelebihan menggunakan pihak profesional berbanding dengan waris-waris yang mempunyai persepsi masing-masing tentang harta pusaka. Jadi hari ni ada ramai orang jumpa kita, tak payah pening-pening lah Cik Aizan, apa kata kita buat wasiat sahaja selesai semua masalah. And buat wasiat selesai semua masalah. Tuan-tuan, kalau tanya saya dari sudut perundangan, dari sudut proses, wasiat memang ada kepentingan untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia tidak menyelesaikan keseluruhan masalah. Sebab tu hari ni saya nak kongsi sedikit tentang wasiat. Sebab orang kita ni apa-apa je, alah kita buat wasiat je lah, kita buat. Sebenarnya wasiat ini, kalau kita mengikut kaedah syarak, sebenarnya wasiat ini adalah bertujuan, wasiat ini adalah wasiat 1/3 yang mana dibahagikan kepada waris bukan faraid. Dengan tujuannya untuk apa? Tujuan untuk sedekah, tujuan untuk amal jariah dan sebagainya. 1/3 daripada aset kita. Kalau kata kita tinggalkan 3 juta, 1 juta kita boleh buat wasiat 1/3 dan bagi kepada bukan waris. Bukan bagi pada waris. Hari ini banyak kita jumpa wasiat-wasiat di luar sana yang kita buat dan sebagainya. Kita bagi kepada waris. Siapa waris-waris kita? Saya mewasiatkan rumah saya kepada isteri saya. Saya mewasiatkan kereta Alfa Romeo saya kepada anak saya. Semua harta diwasiatkan kepada waris-waris. Waris-waris tidak perlu bimbang sebab bahagian kamu dah ada dalam hukum faraid. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada wasiat untuk ahli waris. Yang ada wasiat sebenarnya adalah untuk bukan waris. Tujuan dia ialah untuk
amal jariah, sedekah dan sebagainya. Mungkin masa hidup kita kurang bersedekah, selepas meninggal kita begitulah orang kata cantiknya Islam ni. Hidup boleh sedekah, lepas meninggal pun boleh buat sedekah melalui wasiat 1/3. Wasiat yang dimaksudkan mengikut hukum syarak adalah wasiat yang diberikan kepada bukan waris faraid. Kan? Walau bagaimanapun para ulama bersetuju boleh bahagi kepada waris, cuma perlu dapat persetujuan daripada waris-waris. Saya bagi contoh, saya buat wasiat hari ini, saya berkata okey, rumah ini saya beri kepada anak saya yang pertama. Dan tanah dekat ujung kampung sana saya bagi kepada anak nombor 2. Dan tanah tepi jalan besar ni saya bagi pada anak nombor 3. Ni contoh-contoh. Kan bila berlaku walaupun wasiat itu dibuat dengan dari sudut undang-undangnya ada cop sumpah dan sebagainya, tetapi masih lagi memerlukan persetujuan waris-waris selepas berlaku kematian. Katalah 3-4 tahun meninggal hamba Allah ni. Anak-anak kata okey kita buka balik wasiat ayah, okey rumah ni untuk abang, okey tanah ni ujung kampung ni untuk yang angah, apa tanah tepi jalan tu untuk ucu. Setuju tak dengan pembahagian ni? Tiba-tiba angah kata saya tak setuju, tanah ujung kampung tak ada harga. Saya nak tanah tepi jalan. Saya nak juga bahagian faraid saya. Bermaksud wasiat tadi kemungkinan besarnya terbatal. Tak boleh ikut sebab ada waris faraid yang tidak setuju. Syarat dia mesti semua waris-waris faraid bersetuju. Itu kalau ada anak lelaki dan anak perempuan, okeylah waris asobahnya anak lelaki yang menghabiskan. Kalau ada anak perempuan sahaja, waris-waris kadang-kadang ada setengah situasi yang pergi kepada adik-beradik si mati. Ada yang pergi kepada bapa si mati. Jadi kalau adik-beradik si mati kata, kami tidak setuju dengan wasiat ini, manakah maksudnya wasiat itu akan terbatal secara automatiknya. Hukum faraid akan supersede wasiat tersebut. So itu yang kena faham. Kadang-kadang orang Islam gitu ni, bila dia dengar, oh buat wasiat, saya dah settle lah Cik Izam buat wasiat apa? Saya pun tak tahulah, saya buat je wasiat kan. Sebab wasiat dari sudut undang-undang sivil, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah wasiat pentadbiran yang mana kita melantik wasi ataupun pentadbir harta kita di peringkat undang-undang, dan wasiat pentadbiran ini hanya terlaksana di Mahkamah Tinggi Sivil sahaja. Kalau kita bawa kes ini ke pejabat besar kecil, wasiat ini tidak terguna pakai sama sekali. Pergi pejabat besar kecil bawah 2 juta kan, bapak saya ada wasiat dan sebagainya, pejabat besar kecil kata okey ini bukan bidang kuasa kami, di bawah Akta Pembahagian Pusaka Kecil 1955 tidak ada dimension pun langsung tentang wasiat melantik wasi. Jadi pergilah ke Mahkamah Tinggi Sivil, lantiklah peguam dan sebagainya. Padahal dah separuh jalan dah proses dekat pejabat besar kecil, kena pergi start balik dekat Mahkamah Tinggi Sivil dengan proses new dan terpaksa hire peguam dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang orang kita tak nampak dan salah faham. Sebab tu kena ada orang profesional yang bantu tuan-tuan, yang advise tuan-tuan apa yang tuan-tuan perlu buat. Sebab kalau kita hanya buat satu dokumen yang bernama wasiat, belum tentu lagi wasiat ini akan menyelesaikan keseluruhan masalah pusaka di Malaysia. Walaupun orang yang dah ada wasiat, masa dia harta pusaka akan terbeku sebab waris-waris tak nampak proses, tak tahu apa yang perlu dilalui, proses perundangan dengan wasiat dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah isu utama wasiat. Tuan-tuan, dalam keadaan sejam ni saya memang tak boleh cerita secara keseluruhan. Tuan-tuan boleh jumpa balik pengenal-pengenal tuan-tuan yang bawa tuan-tuan masuk dalam webinar ini, boleh dapatkan penerangan detail daripada mereka apa yang tuan-tuan perlu buat. Cik Izzan ni bila saya tanya kan semua tak boleh buat, wasiat tak boleh buat, apa tak boleh buat kan. Jadi tuan-tuan boleh tanya apa yang terbaik untuk tuan-tuan di dalam merancang harta yang tuan-tuan akan tinggalkan kelak. Sebab tu hari ini kita selalu kongsikan dengan masyarakat di luar sana, kalau nak bahagi harta, wasiat bukan dokumen yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah dokumen hibah kan? Sebab dokumen hibah ni kita panggil pemberian di atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dan hibah ni kita cerita secara luas ni, ada hibah rukbah, ada hibah umrah dan sebagainya. Ada juga setengahnya yang hibah mutlak dan sebagainya. So bila kita cerita tentang hibah, pembahagian harta mengikut hibah sebenarnya lebih efisien berbanding dengan wasiat. Wasiat tadi kalau waris tak setuju batal. Kalau hibah waris setuju tak setuju, hibah tetap terlaksana. Tetapi dengan syarat. Hibah ni dia ada rukun-rukun dia. Dia ada yang rukun pertama, dia mesti ada pemberi, dia mesti ada penerima, dia mesti ada ijab dan qabul, dan juga dia mesti ada
dia mesti ada harta yang dihibahkan. Satu lagi syarat yang paling penting dalam melaksanakan hibah ini ialah qabat ataupun penerimaan kuasa. Ini antara perkara-perkara yang penting. So nak buat hibah kat luar sana ramai orang boleh buat hibah, tapi kena pastikan 4 rukun ini terlaksana, dan satu syarat luzum ataupun syarat yang perlu ada yang orang kata untuk menguatkan lagi hibah tersebut ialah qabat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita cerita pasal hibah, pasal syok, kami adalah pelopor syarikat yang membuat hibah bermula daripada tahun 2004 lagi. Kita dah perkenalkan hibah ni ke dalam masyarakat. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya bagaimana merancang dengan baik, ada banyak kaedah dalam perancangan harta. Kita ada harta pencarian, kita ada wasiat, kita ada amanah, kita ada hibah, kita ada trust deed dan sebagainya. So kita boleh tengok bagaimana aset yang tuan-tuan ada dan apa yang paling sesuai untuk tuan-tuan rancang mengikut aset-aset yang tuan ada sekarang. Saya nak kongsikan juga golongan kritikal yang perlu merancang melalui hibah, dan nak habis ni tuan-tuan. Okey. Bagi saya dalam 5 minit, 10 minit lagi. Okey, pertama ialah pasangan suami isteri yang tak ada anak. Kenapa mereka ini penting? Sebab bila berlaku kematian isteri, saya cerita tadi mengenai hukum faraid. Kalau suami meninggal, isteri bahagian dia 1/2. 1/4 kan, kuarter 25%. Senang cerita 25% daripada nilai harta suami. Daripada 1 juta suami tinggalkan, ni yang tak ada anak yang tak ada anak. 1 juta yang suami tinggalkan, isteri ada 25% ataupun 250,000. Okey, jadi balance ni tu akan pergi kepada waris-waris yang belah suami, sama ada ayah, ibu si mati ataupun adik-beradik si mati. Dia akan pergi kepada asobah belah suami lah. Kan? Jadi hari ni kita banyak jumpa kes yang beli rumah secara bersama, yang rumahnya dibeli atas nama suami. Bila suami meninggal, isteri terpaksa keluar daripada rumah tersebut dan sebagainya. Adik-beradik datang menuntut harta pusaka dalam keadaan yang lagi sedih, dalam keadaan rumah tersebut belum habis lagi bayar hutang kepada pihak bank dan sebagainya. Banyak kita dengar isu ni kan. Sebab tu saya kata tadi, hutang yang pertama tolong senaraikan supaya bila berlaku kematian, hutang-hutang ini perkara pertama yang perlu diselesaikan. Dan sebab tu hari ni rumah, kalau kita beli rumah ada MRTA, ada MRTT ataupun mortgage reduced terms takaful, terms insurance, untuk pastikan baki bayaran itu di cover dengan takaful dan sebagainya supaya waris-waris kita tidak terbeban dengan hutang-hutang tersebut. Jadi kalau tanya saya, pasangan suami isteri yang tak ada anak ni sangat penting, kerana mereka bila berlaku kematian pada pasangan suami isteri ini, isteri biasanya akan jadi masalah dengan belah suami, kan, kena halau dan sebagainya. Dan juga pasangan yang punya anak perempuan sahaja. Kenapa pasangan yang punya anak perempuan sahaja? Saya bagi contoh tuan-tuan struktur faraid saya sendiri. Saya ada 2 orang anak perempuan, saya tak ada anak lelaki dan sebagainya. Apabila apa-apa berlaku pada saya, isteri saya akan dapat 1/8 mengikut faraid mengikut hukum faraid. Isteri saya dapat 1/8, kemudian saya ada ibu, bapa dah tak ada, ibu saya akan dapat 1/6, kemudian anak perempuan saya ada 2 orang akan dapat 2/3. Kalau kita kira tuan-tuan, sebenarnya ada baki lagi. Baki dia 1/24. Kalau kita kira-kira semua bahagian dia akan jadi ibu saya 4/24, isteri saya 3/24, anak perempuan saya 16/24, bahagi 2 sama rata, seorang 8/24, dan juga ada baki 1/24. 1/24 ni akan pergi kepada adik-beradik saya disebabkan ayah saya dah meninggal. Waris asobah yang pertama, dia akan cari anak lelaki. Ni asobah punya turutan saya ada 20 golongan asobah. Okey, yang pertama ialah anak lelaki. Tak ada anak lelaki, cucu lelaki. Anak lelaki tak ada, jangan cerita cucu lelaki. So dia panjat atas, dia beri ayah. Ayah tak ada, dia pergi pula belah adik-beradik si mati, yang mana lelaki dan perempuan semua akan dapat berkongsi 2 nisbah 1 dan sebagainya. So itu adalah antara waris faraid. So waris faraid saya bukan saja ada isteri, bukan saja ada ibu, bukan saja ada anak-anak, saya ada lagi 4 orang adik-beradik saya. Maknanya waris saya ada 7 orang. Kalau berlaku kematian pada saya, 7 ini adalah waris faraid, dan jika mereka menuntut bahagian mereka, isteri saya wajib beri bahagian mereka. Jadi hari ini tuan-tuan, saya beli rumah dan sebagainya untuk isteri dan anak saya, untuk saya pastikan bahawa lepas saya tak ada, mereka ada tempat berlindung. Tetapi rupanya rumah ini dikongsi dengan adik-beradik saya. Kenapa adik-beradik saya dapat? Sebenarnya mereka bukan dapat percuma tau. Sebab tu saya beritahu tadi, faraid dia datang dengan tanggungjawab. Kalau anak saya belum nikah, siapa yang akan jadi wali mereka? Adik-beradik saya. Wali bukan sekadar menikahkan sahaja. Wali kena jaga keperluan, kena jaga kebajikan anak-anak saya. Sebab tu dia terima
terima harta pusaka. Bukan dia terima, dia tinggal. Dia terima, dia tinggal. Itu konsep yang tidak tepat. Okey, dia terima, ada tanggungjawab. Sebab tu ada bahagian mereka. So apa yang saya boleh rancang, rumah ni saya akan hibahkan kepada isteri dan anak-anak saya, tetapi cash saya tak kisahlah ada KWSP apa. Yang ini boleh bagi dekat adik-beradik saya, dekat ibu saya dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, sebab mereka pun dah ada bahagian rumah mereka sendiri dan sebagainya. Ini dia panggil merancang harta. Sebab tu nak rancang harta, kita kena tengok keseluruhan aset supaya kita boleh tahu bagaimana harta ataupun perancangan yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pasangan yang punya anak angkat kita tahu dalam satu faraid, dalam hukum faraid, anak angkat tidak akan terima 1 sen pun daripada harta ayah angkat dia. Dulu kita pernah jumpa anak angkat yang berbinkan ayah angkat. Kalau tanya saya, dia sangat-sangat kritikal. Sebab apa kritikal? Sebab dibimbangi mengikut proses undang-undang, anak angkat ni boleh uruskan pusaka ayah angkat dia. Dan kemungkinan besar dia akan terima harta pusaka ayah dia. Secara automatik dia makan hak orang lain. Sebab tu mengikut hukum syarak, tuan-tuan, Islam sangat menjaga waris-waris ataupun menjaga kita punya susunan susu galuh waris-waris tersebut. Dan anak yang orang kata di luar nikah, macam mana proses dia, bagaimana dekat proses undang-undang IC apa semua perlu pastikan supaya perkara ini dapat dibendung. Okey, so itu antara perkara-perkara yang kalau kata kita sayang anak angkat kita, dalam kaedah Islam ada sediakan hibah wasiat 1/3. Yang ni kita boleh bagi pada anak angkat, tak ada masalah. Sebenarnya Islam ini sangat mudah kalau kita tahu dan kita belajar dan juga kita tahu macam mana nak merancang harta kita. Okey. Kemudian individu yang berpoligami, ini pun penting juga. Yang ada 1, 2, 3, 4 ni kan. Ni antara yang penting sebab kebanyakan kes yang kami jumpa di Wasiat Syah Berhad sendiri selama 17 tahun kami beroperasi, kes yang paling susah nak diuruskan adalah kes suami yang berpoligami. Kan? Sebab anak bini isteri pertama kem A, isteri kedua kem B. Kan? Jadi bila berlaku kematian dah tak boleh duduk semeja. Saya nak tanya puan-puan yang ada dalam ni lah. Kalau kata yang ada berpoligami dan sebagainya, kalau kata meninggal, boleh tak agak-agak duduk semeja dengan isteri kedua, isteri pertama, isteri ketiga, isteri keempat untuk bincang tentang harta pusaka. Kalau hidup-hidup tak boleh kata tak boleh, lepas kematian lagi tak boleh bincang. Kan? Sebab tu saya kata kategori ini sangat kritikal. Kan? Kata saya, yelah bukan semua boleh. Ada yang boleh, alhamdulillah, kan? Maknanya suami dia berjalankan tanggungjawab yang baik. Kan? Tapi kalau kita keadaan masyarakat ini, kebanyakannya memang kita nak sukar, yang poligami ni memang sukar lah. Okay? So kena pastikan merancang harta dengan baik. Dan sebab kadang-kadang orang kata, kalau kita ikut hukum faraid, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, bahagian sama, tidak ada beza. Walaupun isteri keempat tu baru dinikah bulan lepas, meninggal je dia bulan lepas baru menikah, isteri keempat bahagian sama mengikut hukum faraid dengan bahagian isteri pertama. Saya bagi contoh. Ada 3 isteri, ini poligami lah, kes poligami. Bila berlaku kematian, 1/8 tadi bahagian isteri dalam faraid dibahagi kepada 3. Kan, bagi per 3, maksudnya 8 kali 3 24. Maksudnya seorang isteri dapat 1/24. Isteri pertama 30 tahun tetap 1/24, isteri kedua 5 tahun tetap 1/24, isteri ketiga 1 bulan tetap 1/24. Itu mengikut hukum faraid. Ada orang tanya saya, boleh tak saya dapat lebih daripada, sebab saya dah lama dengan suami saya kan. Boleh, tuntut harta semencarian. Tapi itu satu bab lain lah. Kan, satu bab cerita lain lah. Kalau kita nak cerita, kena bagi saya 1 jam, kita cerita harta pencarian saja. So ini kita cerita secara asas. Jadi bahagian faraid tetap sama, tak ada beza. Tu dia punya pembahagian mengikut hukum faraid tadi kan. Itu untuk yang berpoligami. Pasangan yang punya anak perempuan dan anak lelaki yang nak bahagi harta sama rata. Sebab kita tahu dalam faraid, bahagian anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Sebenarnya faraid ni dah cantik sebenarnya, tetapi semasa kita hidup, jangan salah faham sebab bila saya cerita macam ni ada orang tanya dengan saya, Cik Izan, kenapa kita kena buat hibah sedangkan kita nak menidakkan hukum faraid? Tuan-tuan kena faham, hibah perancangan kita buat semasa hidup. Kalau tak ada perancangan, berlaku kematian, cukup rukun faraid tadi, dia akan bahagi pembahagian harta wajib mengikut hukum faraid. Tapi hibah ini kita buat semasa hidup. Kita usaha semasa hidup dan dia tidak akan mengikut hukum faraid. Itu perbezaan
Kan saya bagi contoh paling mudah hari ini sebab ada orang pernah cakap dengan saya, hibah, kalau buat hibah ni dia akan melarikan diri daripada hukum faraid lah. Saya kata hukum faraid ada beberapa rukun. Yang pertama mesti ada si mati. Selagi kita masih hidup, ini harta kita. Kan? Kita boleh derma, kita boleh sedekah. Untuk siapa pahala? Untuk kita. Bukan untuk orang lain. Okey, sebab tu semasa kita hidup, harta Allah bagi pada kita, kita yang rancang bagaimana kita nak harta ini sama ada mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala kepada kita. Jadi bila lepas kematian, rukun faraid hanya wujud apabila ada si mati, ada harta, ada waris, dia akan wujud faraid tersebut. Tapi mesti mati dulu. Semasa hidup ni tak payah ceritalah tentang nanti harta ni saya nak bagi ikut faraid apa semua, sekarang dapat di rumah saya bagi ikut faraid. Bukan macam tu. Faraid selepas kematian. Tetapi selagi tuan-tuan hidup, Allah beri kita ruang untuk merancang. Kenapa kita tak nak rancang? Kita rancanglah semasa hidup, itu namanya usaha. Dan lepas tu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian individu yang tidak berkahwin, ni antara kategori kritikal. Suami isteri yang beli rumah secara bersama, joint ownership, beli rumah suami separuh, biasanya dalam SMP nak tahu rumah separuh, rumah ownership ni dalam sales and purchase agreement, nama developer, nama suami, nama isteri. Yang tu adalah rumah joint ownership. 50%. Jadi kalau berlaku kematian, suami punya bahagian 50% daripada rumah tersebut dibahagikan mengikut hukum faraid. Kalau isteri meninggal, 50% bahagian isteri dibahagikan mengikut hukum faraid. Jadi kalau tanya saya, better merancang kategori ini. Kalau saya akan hibahkan kepada isteri hibahkan kepada saya. Jadi siapa meninggal, rumah tu akan jadi hak milik seorang. Okey, itu contohlah, contoh. Selain daripada tu banyak lagi kita boleh tengok. Hibah kepada anak, suami hibah kepada anak, isteri hibah kepada anak. Kalau dua-dua meninggal, rumah pergi pada anak. Contohnya begitulah. Okey, sebab kalau dia masuk hukum faraid, dia akan ada beradik dan sebagainya. Alright. Kemudian pasangan yang punya anak OKU, kita tahu anak OKU kita sayang, tapi bila kita meninggal belum tentu lagi adik-beradik ataupun adik-beradik OKU, ada anak kita yang lain boleh bagi kasih sayang yang sama dengan kita. So yang ni pun kategori yang kritikal untuk merancang. Dan juga yang terakhir ialah ahli perniagaan. Dan ahli perniagaan ni businessman lah. Ni yang paling penting. Kita banyak tengok di Malaysia businessman, bila berlaku kematian pada owner, bisnes dia pun akan ikut sama dengan dia. Dah tak nampak, tak dengar lagi dah nama company dia dalam pasaran dan sebagainya. So ini antara perkara-perkara yang perlu diambil berat. Perancangan boleh dibuat semasa hidup untuk memastikan waris-waris kita dapat manfaat harta yang kita cari semasa hidup. Okay, so ni antara golongan-golongan kritikal yang perlu merancang melalui hibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang termasuk dalam golongan-golongan ini boleh dapatkan kita punya boleh jumpa balik dengan pengenal tuan-tuan untuk dapatkan consultation bagaimana boleh rancang harta ini dengan baik. Okey,